The Faculty of Science and Mathematics, University Pendidikan Sultan Idris, is located in campus Sultan Azlan Shah, about 8 kilometers from the main campus, Sultan Abdul Jalil campus in Proton City. The campus has a very beautiful fresh greenery background of the Titi Wangsa mountain range, which is very captivating. The Faculty of Science and Mathematics, which was previously known as the Faculty of Science and Technology, was established on the 1st of May 1997 and was given a more focused perspective on the 1st of June 2010. The beauty and serenity of this natural surrounding will provide a perfect and conducive environment for the students' learning process. The programs offered in the Faculty of Science and Mathematics are tailored to meet the needs of future education, research and innovation in the area of science and mathematics, nationally and globally. Besides, the existing programs will hopefully contribute to the development and nurturing creative and innovative minds of the young generations for the future needs. The main goal of the programs offered is to enhance and strengthen the technological, pedagogical content, knowledge and skills of the graduates in the field of science and mathematics education in schools, colleges and universities. FSM is equipped with various facilities, including latest equipment and technology in the laboratories to cater to the future needs in teaching and doing research in science and mathematics with professional and skilled academics and technical staffs. FSM has a high profile of academicians with great experience in their research. Besides national level, they also receive recognition and awards internationally. On the world map, FSM actively collaborates with various government institutions and corporate sectors, locally and internationally, such as Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia, Lithuanian company on solar project, Al-Hilmi Agrofarm Sindiran Berhad, Hijrah Water Sindiran Berhad, Majelis Amanah Rakyat, Pusat Rawatan Islam Az-Zahra, Tesco Malaysia and Malaysian Timber Industrial Board, SW Corp on solid waste management, Lincoln University, United Kingdom. Hi, my name is Kezia Albani. I am from Yogyakarta, from Indonesia, and now I am
study ministry for Doctor of Philosophy program in Faculty of Science and Mathematics, UNISA. My name is Muhammad. I'm from Iraq. I'm doing my PhD in Biology Department, Faculty of Science and Mathematics, University Pendidikan Sultan Idris. My name is Abu Bakr Abdul. I am from Libya. I study the program study Master Chemistry Education. My name is Salimullah. I am from Pakistan. I am PhD student of Chemistry Department, Faculty of Science and Mathematics. I love to study here because the facilities are nice and it is very supported for my research in my PhD programs, and the staff and the lecturers are very helpful, and we've got a lot of very fruitful discussions here. I'm sure I will bring back all of my great memories to my country. When I was in my country and before coming to university to Malaysia, most of my friends advised me and encouraged me to come and register in this faculty due to a good futures and make it the best compared to other universities. I have been choose Faculty of Science and Mathematics because here is available all facilities in the field of research, especially instrumentation. Please come and join us. FSM Autumn!
Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang saya ucapkan, moga diiring restu ilahi. Bagi memberkati lagi majlis pada malam ini, terlebih dahulu ayolah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Yang dialu-alukan Dr. Muhammad Idris Saidin, pensyarah UPSI, Puan Johanna Jumiran, Puan Radiah Idris, Encik Ahmad Supian, penolong pegawai sains UPSI, yang berusaha Dr. Ansyah Muhammad Sharif, pengarah program Eksplorasi Instrumen STEM Sains Bahan, serta yang dihormati hadirin dan hadirat yang hadir dalam live Facebook pada malam ini. Selamat datang saya ucapkan ke program Eksplorasi Instrumen STEM Sains Bahan. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, bersama-sama kita dapat berkumpul, berhimpun semula dalam program kita pada malam ini untuk minggu yang ketiga, walaupun orang kata secara dalam talian di live Facebook. Suka untuk saya ingatkan juga kepada para penonton yang sedang menyaksikan live Facebook sekarang supaya lebih ramai yang akan mendapat manfaat daripada program kita pada malam ini. Pastinya hadirin dan hadirat sekalian tertanya-tanya apakah instrumen yang akan dikongsikan pada malam ini. Sekiranya minggu lepas kita mendengar perkongsian instrumen yang berkaitan dengan HPLC, jadi maka malam ini apa pula instrumen yang akan dikongsikan oleh panel jemputan kita. Baiklah, insyaAllah pada malam ini kita akan mendengar perkongsian tentang XRD, iaitu X-ray diffractometer, dan sejujurnya saya sendiri pun dah tak sabar lagi nak mendengar perkongsian tentang instrumen XRD ini yang sangat menarik saya rasa. Baiklah, nampak gayanya panel jemputan pun sudah pun bersedia dan bersemangat daripada tadi lagi nak berkongsi ilmu XRD ini. Jadi tanpa melengah-lengahkan masa lagi, saya menjemput dan mempersilakan Dr. Muhammad Idris Saidin untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey, terima kasih kepada moderator Cik Nazlin Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para penonton. Apa khabar? So saya harap anda semua dapat saya ingin mengatakan terima kasih kepada anda semua kerana dapat menyertai kita punya program live pada malam ini, iaitu Eksplorasi Instrumen STEM, Eksplorasi Instrumen STEM Sains Bahan. Baik, jadi sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Idris bin Saidin, seperti mana yang dah diperkenalkan oleh kita punya moderator tadi. Jadi pada malam ini saya akan kongsikan satu instrumen yang dipanggil sebagai X-ray diffractometer. X-ray diffractometer, kalau kita boleh minta technical naikkan slide, saya punya slide boleh ke? Kita tunjukkan, baik. So X-ray diffractometer XRD, ringkasannya berjenama Rigaku Mini Flat. Baik. Jadi pada malam ini flow dia sama macam sebelum minggu-minggu yang sebelum ni. So minggu sebelum ni kita dah tengok, kita dah anda semua dah diperkenalkan dengan instrumen HPLC dan juga KSM. Jadi pada malam ini flow dia pun hampir sama, iaitu kita akan ada mula-mula kita akan minta tuan-tuan dan puan-puan para penonton untuk mengisi attendance. Mengisi attendance, kemudian kita akan ada cabutan bertuah dan kita akan ada pra dan post quiz. Jadi baik, tanpa berlengah, kita terus kepada yang pertama. So mohon semua para penonton, tuan-tuan dan puan-puan untuk imbas kod kehadiran. Kerana apa? Yang pertamanya sebab kita akan ada cabutan bertuah. Cabutan bertuah menanti anda. So mana dah tahu malam ni anda merupakan insan yang bertuah. Jadi boleh scan QR code yang dipaparkan pada skrin ni. Jadi saya bagi masa lebih kurang dalam 2 minit untuk tuan-tuan dan puan-puan para penonton untuk scan QR code ni, dan juga technical juga akan sediakan link. So kalau tak boleh nak scan, boleh klik pada link yang disediakan dalam ruangan chatting. Ruangan chat live kita. So boleh scan dulu sementara dalam 2 ataupun 3 minit.
Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights and alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes stare into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I'm just looking for a way out now. I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spot. Started on the neon lights and then it all got dark. I only know how to go too far. Bad habits lead to nights and then alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I'm just looking for a way out now. I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. We took the long way round and burned till the fun ran out. Now my bad habits lead to late nights and then alone conversations with a stranger. Baik, kalau ada para penonton yang baru saja masuk ke live ni, anda boleh scan ataupun imbas QR code ataupun klik pada link kehadiran yang disediakan. Okey, kerana apa? Kerana nanti kita akan ada cabutan bertuah. Okey, cabutan bertuah menanti anda. So manalah tahu malam ni anda adalah salah seorang yang bertuah, okey, yang akan mendapat hadiah cabutan bertuah. Okey. Jadi boleh sama ada scan QR code ataupun klik pada link yang telah disediakan di ruangan chat live. Okey, baik. Jadi siapa yang tak sempat nak scan QR code, anda boleh tengok pada ruangan chat, anda boleh klik pada link yang diberikan. Okay, link tu adalah link kehadiran untuk program kita pada malam ni, live kita pada malam ni. Jadi link tu penting anda isi alamat dan nama yang betul. Kerana apa? Sebab kita, seperti mana saya dah bagi tahu tadi, kita ada cabutan bertuah. Okey, cabutan bertuah. Okey, baik. Jadi kita teruskan kepada kita punya perkongsian pada malam ini. Okey, jadi pada malam ini saya akan kongsikan seperti mana yang saya dah bagi tahu sebelum ni, iaitu X-ray diffractometer, sejenis scientific instrument. Kalau tengok pada minggu-minggu sebelum ni, anda semua dah diperkenalkan dengan PESAM, okay? And then ada diperkenalkan dengan HPLC oleh Cikgu Ain dan Cikgu Wawa. Dan malam ini anda bersama dengan saya, Cikgu Idris lah, kita panggil sebagai Cikgu Idris, untuk memperkenalkan satu lagi instrumen yang kita boleh guna applied STEM punya aktiviti dengan instrumen ni. Okay, baik. Okay, seperti biasa, sebelum kita memulakan, kita punya perkongsian, sekali lagi anda kena imbas QR code ni. Okay, so QR code ni boleh nampak yang di dalam handphone ni.
Okay, so imbas untuk pra-quiz. Okay, bila anda nak imbas, isi maklumat, jawab pra-quiz tu, jawab tidak perlu refer pada mana-mana rujukan ataupun tak perlu tanya siapa-siapa, jawab sendiri. Sebab apa? Tujuannya adalah kita nak tengok pengetahuan sedia ada anda berkenaan dengan apa topik yang kita akan bincangkan pada malam ini. So kita nak tahu sama ada anda dah tahu ataupun belum apa yang kita akan bincangkan pada malam ini. Soalan-soalan yang tanya adalah berkait dengan apa yang kita akan bincangkan malam ini. So untuk pra-quiz ni pun saya bagi masa lebih kurang dalam 2 ataupun 3. Okay, jadi anda boleh mula scan dan boleh mula menjawab. Dan untuk pra-quiz ini juga nanti kita akan ada pemenang. Okay, akan ada pemenang. So siapa yang jawab betul dan cepat, okay, untuk dan pra dan post nanti akan ada post. So anda adalah pemenangnya. So boleh imbas. Okay, jadi saya bagi masa lebih kurang dalam 2 minit untuk anda imbas jawab pra-quiz ni. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my wrist. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then taking out on the prison lights. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones to make my systems glow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive. Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive. I raise my flags. Baik, selain daripada QR code yang disediakan pada skrin yang anda tengok ni, anda juga boleh klik pada link yang diberikan di bahagian live chat untuk menjawab pra-quiz. Okay? Jadi mana-mana penonton yang baru saja masuk, anda bolehlah imbas QR code ni ataupun klik pada link yang diberikan di ruangan chat, okay, untuk menjawab pra-quiz. Dan saya nak ingatkan lagi sekali, pra-quiz ni jawab tak perlu refer daripada mana-mana. Jawab sejauh mana pengetahuan anda, sebab kita nak tengok sejauh mana pengetahuan anda berkenaan dengan topik yang kita akan bincangkan pada malam ini. Okay? Jadi boleh scan ataupun klik pada link yang telah diberikan. I'm waking up, I feel it in my bones enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive. Whoa, I'm radioactive, radioactive. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my wrist. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then taking out on the prison lights. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones to make my systems glow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive. Whoa, I'm radioactive, radioactive. I raise my flags, don my clothes,
It's a revolution, I suppose. We'll paint it red to fit it right in. Whoa. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it. Okay, baik. So, mana-mana yang para penonton yang baru masuk, saya ingatkan kembali. So, boleh imbas QR code ni ataupun klik pada link yang diberikan di ruangan live chat untuk menjawab pra-quiz. Okay, baik. Jadi, kita akan proceed kepada seterusnya, slide yang seterusnya. So, mana-mana yang tak sempat, anda boleh scroll pada ruangan live chat tu untuk klik pada pra-quiz. Sambil anda dengar saya punya perkongsian ni, boleh cuba jawab dululah pra-quiz tu dan juga kehadiran. Okay, sebab apa? Sebab kita ada pemenang untuk untuk quiz dan juga kita ada pemenang, ada cabutan bertuah untuk kehadiran. Okay, baik. Jadi pada malam ini, okay, kita teruskan dengan kita punya perkongsian. Okay, kita punya perkongsian pada malam ini iaitu alat yang dinamakan sebagai X-ray diffractometer. Okay, X-ray diffractometer. Jadi kita tengok dulu, yang pertamanya kita tengok dulu video sedutan daripada filem Avenger ni, apa kaitan dia dengan topik yang kita nak bincangkan pada malam ni. Okay? Dan suka saya ingatkan anda boleh ringan-ringankan tangan untuk menulis apa-apa komen ataupun soalan di ruangan live chat, okay? Supaya kita boleh ada interaksi, okay? Interaksi dalam kita punya sesi perkongsian ni. Tak adalah just saya seorang saja yang memberi penerangan ataupun explanation berkenaan dengan apa yang kita nak ni. So kalau ada soalan, boleh ringan-ringankan tangan, boleh type di ruangan live chat, okay, dan tim technical dia akan pop upkan you punya komen ataupun soalan tu dan insyaAllah saya akan cuba jawablah. Boleh terus tanya soalan, kalau ada soalan tak perlu simpan pada Q&A. Kalau tak sempat nak jawab waktu tu, so saya akan, kita akan kalau tak sempat saya nak jawab terus, saya akan jawab waktu Q&A bersama dengan pengenali-pengenali XRD yang lain. Okay, baik. So kita tengok dulu video ni. Everybody comes home. Don't move it. Okey, baik. So itu adalah sedutan daripada filem Avenger, okay, filem Avenger Endgame. Okay, jadi kalau siapa yang pernah tengok, saya rasa filem ni satu filem yang famous lah. Baik. Jadi sebenarnya apa yang saya cuba sampaikan daripada filem ni? Okay, jadi kalau siapa-siapa yang sedang menonton, okay, para penonton, anda boleh type di ruangan chatting tu. Kalau tim technical, kalau ada yang boleh jawab, okay, agak-agaknya apa kaitan filem ni dengan apa yang kita nak bincangkan pada malam ini, topik yang kita nak bincangkan malam ni. Okay, tim technical, adakah apa-apa komen daripada ataupun jawapan daripada live Facebook kita berkenaan dengan kaitan video yang saya tunjukkan ini dengan kita panggil apa, dengan topik yang kita nak bincangkan pada malam ni? Adakah? Kalau tak ada, saya proceed sajalah. Tak ada ya? Okey, baik. Okey, so mungkin belum, saya tak pastilah, mungkin belum ramai lagi yang masuk. Jadi sebenarnya daripada video yang saya tunjukkan tu adalah tujuannya adalah kita nak tunjukkan, kalau you all pernah, kalau tuan-tuan para penonton pernah tengok filem Avenger ni, so apa yang dipakai oleh Profesor Hulk tadi tu sebenarnya adalah Infinity Stone. Dan sebenarnya Infinity Stone tu adalah sejenis bahan radioaktif. Okay? Jadi bila dia adalah bahan radioaktif, maka dia akan memancarkan sinaran. Okay? So dia ada sinaran radiasi. Okay? Dia ada sinaran radiasi. Jadi bila ada sinaran radiasi, so that's why lah kalau tengok bila dia pakai tu,
berlaku radiation, ada radiation menyebabkan tangan dia jadi macam burn, macam terbakar tu kan. Okay, baik. Okay, so sebenarnya radiation ni, radiation ataupun sinaran radiasi ni, dia adalah baik ke ataupun dia banyak keburukan ke, banyak kebaikan ke? Okay, rasa-rasa kalau tuan-tuan dan puan-puan, rasa-rasa dia banyak kebaikan ke ataupun banyak keburukan ke untuk sinaran radiasi ni? Okay, so kalau rasa baik boleh tulis di ruangan live chat tu. Kalau rasa dia banyak keburukan boleh tulis juga di ruangan live chat tu. Sama ada radiasi ni dia okey ke, macam mana ke sinaran radiasi ni? Okay, ada ke? Okey, baik. Okey. So kalau kita tengok secara umum dulu. Okey, kita tengok secara umum dulu berkenaan dengan sinaran radiasi, radiation ni. Baik. Jadi kalau kita sebut berkenaan dengan radiation, bila kita sebut berkenaan dengan radiation, ada satu kita panggil sebagai effective radiation dose. Maksudnya dos yang kita manusia boleh terima. Okey, effective radiation dose ni adalah dos radiation yang kita dos radiation, dan di manakah berapakah banyak dos radiation yang boleh diterima oleh manusia yang normal lah. Okay, manusia yang normal. Okay, baik. Jadi kalau tengok daripada gambar rajah ni, kalau kita tengok daripada gambar rajah ni, so di sini 1.0 dos limit. So maksudnya untuk public ataupun masyarakat sekitar kita ataupun manusia biasa lah, dos limit untuk dedahan kepada sinaran radiasi tu adalah sebanyak 1 dan unit dia adalah milisievert per year. Maksudnya milisievert per tahun. Okey, 1 milisievert per year. Maksudnya 1 milisievert setahun. Okey. Jadi apabila lebih daripada tu, dia boleh membawa keburukan kepada diri kita dan juga persekitaran sebenarnya. Okey, kalau tengok di sini, kalau dia boleh mencapai kepada 10,000, 10,000 milisievert, 7,000 hingga 10,000, dia boleh menyebabkan kematian. Boleh menyebabkan kematian, dan kalau dia menghampiri ataupun mencapai 1,000 milisievert, dia boleh menyebabkan kesihatan kita terjejas. Contohnya muntah, pening dan sebagainya lah. Baik. Jadi saya nak tunjukkan sedikit invisible death. Maksudnya kesan-kesan yang disebabkan oleh dedahan kepada radiasi, radiation. Jadi antara kesan-kesannya kepada kita, antara kesan-kesannya kalau boleh tengok pada skrin, anda boleh tengok pada skrin ni, yang pertamanya adalah loss of hair, menyebabkan rambut anda keguguran. Kalau ada rambut, kalau tak ada rambut tak nampak lah, rambut tu yang gugur. Dan seterusnya kita akan tengok juga kesannya, juga kesannya boleh berlaku juga kepada mata. Mata, kalau mata ni adalah antara organ ataupun bahagian-bahagian pada tubuh badan yang mudah terdedah kepada radiation selain daripada kulit. So bila kita terdedah kepada radiation, antara kesannya ada boleh menyebabkan katarak. Dan yang lain, yang ini banyak berlaku kepada radiation worker, pekerja sinaran. Pekerja sinaran, kalau dia tidak mengamalkan langkah-langkah berjaga-jaga ataupun dia tidak mengamalkan safety feature ataupun dia tidak mengambil langkah-langkah berjaga-jaga semasa dia mengendalikan peralatan ataupun instrumen yang menggunakan sinaran radiasi, iaitu thyroid gland. So thyroid gland ni puncanya, biasanya puncanya adalah disebabkan oleh sinaran radiation yang menyebabkan dia menjadi kanser lah. Dan antara yang lain adalah kesukaran untuk bernafas disebabkan ataupun kerosakan pada bahagian paru-paru. Kerosakan pada bahagian paru-paru yang disebabkan bahan radioaktif yang masuk ke dalam badan, sama ada melalui makan ataupun melalui kita menghirup udara. So biasanya untuk yang ini lebih kepada bahan radioaktif yang dalam bentuk solid ataupun dalam bentuk gas yang termasuk dalam badan kita secara tidak sengaja. So ini adalah antara contoh-contoh kesan-kesan radiasi. Baik. Jadi kalau tengok, bahaya jugalah sebenarnya radiation ni kan. Tetapi kita kena ingat, dalam bahaya radiation ni sebenarnya kalau kita kawal dia ataupun kita guna dia dengan berhemah, dia mempunyai banyak kebaikan. Dia mempunyai banyak kebaikan. Antara contoh yang terdekatlah yang selalu kita jumpa, apa dia? Contohnya adalah
Contohnya adalah CT scan, okay? CT scan yang selalu ada di hospital, okay? Yang selalu ada di hospital, CT scan. Jadi CT scan penting, okay? Menggunakan sinaran radiasi juga, okay? Di mana apabila CT scan, kita menggunakan CT scan, kita boleh tengok antara manfaatnya adalah kita boleh tengok cross section, okay? Cross section tubuh manusia, okay? Melalui CT scan. So CT scan ni actually dia menggunakan sinaran radiasi. Okay, sinaran radiasi pada had-had yang tertentu lah. Okay, had tertentu yang dibenarkan. So daripada situ kita boleh tengok, kalau tengok pada gambar ni, so kita nampaklah dia punya cross section. Okay. Jadi daripada sini doktor dapat menentukan apa keadaan pesakit tu ataupun di mana puncanya datangnya sakit kepada pesakit tersebut. Okay, kalau tak dapat nak buat cross section ni, jadi agak susah lah sebenarnya untuk doktor nak tentukan sebab dalam badan ni something yang kita tak nampak. Jadi dengan adanya CT scan ni, dan dia memanfaatkan kebaikan radiation, so kita boleh tengok, okay, di bahagian cross section bahagian dalam badan. Okay. Antara contoh lain adalah yang biasa kalau nak masuk kerja ke ataupun nak masuk sekolah, kadang-kadang kita kena buat medical check up dan ada x-ray kan, ada ujian x-ray yang kita perlu lakukan. So daripada sini ujian x-ray ni kita boleh juga sebenarnya menggunakan sinar X tu lah, okay. X-ray juga adalah radiation, okay. Dan antara contoh lain, ni gambar apa ni? Ini adalah gambar buah apple, okay? Dan di tengah-tengah tu ada simbol radioaktif. So saya rasa para penonton semua tahulah kan. Di sini kita ada simbol radioaktif. Jadi macam mana ni? Apa yang dimaksudkan dengan gambar buah apple dengan simbol radioaktif? Okay? Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu, okay, boleh tulis di ruangan live chat untuk teka, okay, apa yang cuba disampaikan melalui buah apple dan ada simbol radioaktif. Okay, kalau tim teknikal ada yang komen, minta tolong naikkanlah komen-komen tersebut supaya kita boleh nampaklah kalau ada soalan tu saya boleh jawab, and then kita nampak ada interaksi lah di situ. Okay, baik. Jadi apa yang dimaksudkan dengan gambar apple ni dan kemudian ada simbol radioaktif pada gambar buah apple ni? Okey, baik. Okey, baik. Okey, so macam mana ya? Okey, baik. Tak apalah. Saya teruskan sajalah. Saya teruskan saja. Jadi sebenarnya okey, baik. So jadi macam mana ya? Ada siapa boleh bantu saya ke? Okey, tak apa, kita teruskan sajalah. Jadi sebenarnya untuk gambar buah ni, okay, gambar buah ni sebenarnya yang ada simbol radioaktif ni, okay, dia sebenarnya adalah tujuan saya adalah untuk kita nak, apa yang dimaksudkan adalah kita juga ada sebenarnya menggunakan bahan sinaran radioaktif ataupun sinaran radiasi dalam industri food punya industri. Okay. Antara contohnya adalah kalau kita tengok di sini untuk food packaging. Okay. Di Malaysia dan di luar negara, kalau dia punya peraturan ataupun regulation, kalau makanan tu kita nak export ataupun kita nak import, okay, makanan tu perlu di-irradiate. Okay. Perlu kalau kita bahasa mudahnya perlu dilalukan ataupun ditembak dengan sinaran radiation. Okay, sinaran radiasi. So sinaran radiasi yang digunakan tu actually adalah sinar gamma. Okay, sinar gamma. So sinar gamma tu dia akan melalui makanan tu ataupun kita akan tembak sinar gamma tu. Okay, tujuannya adalah untuk memastikan bakteria yang ada di dalam makanan tu, okay, dalam makanan tu dia mati. Okay, tujuannya adalah untuk membunuh, okay, untuk memastikan makanan tersebut tahan lama dan selamat untuk dimakan.
Okey, baik. Jadi kalau kita di Malaysia, kalau kita nak ekspor makanan keluar pun sama, kita kena melalui satu proses di mana kita kena makanan tu perlu ditembak ataupun dilalukan dengan sinar gamma, barulah kita packaging dia dan barulah kita ekspor. Sama juga daripada luar negara. Okey. Jadi persoalan dia sekarang ni, adakah makanan tu selamat untuk dimakan? Kan? Adakah dia selamat untuk dimakan? Okey, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan para penonton, makanan ni dia selamat. Sebab apa? Sebab gamma rays ataupun sinar gamma tu dia just lalu sahaja dan membunuh bakteria-bakteria yang ada dalam makanan tu. Dia tidaklah stay di situ. Okey. Jadi makanan yang kita makan tu tak ada pun sinar gamma tu. Okey, dia tak emit ataupun dia tak memancarkan sinar gamma pun. Sinar gamma tu just lalu saja pada makanan tu dan membunuh bakteria tu. Okey, so dia tak kekal di situ. Jadi makanan yang kita dah lalukan dengan sinar gamma tu sebenarnya dia dah lebih baik lah. Sebab apa? Sebab kalau makanan yang biasa kita cuci macam biasa tu, dalam makanan tu pun kadang-kadang belum tentu lagi dia tak ada bakteria. Okay, kadang-kadang ada bakteria dan kita terpaksa masak dan sebagainya lah. Okay, baik. Jadi di sini ada satu contoh, saya bagi contoh, iaitu buah strawberry. Okay, buah strawberry, kalau kita tengok di sini disimpan selama 15 hari. Okay, selama 15 hari. So ada dua perbandingan, iaitu yang pertamanya buah strawberry yang di-irradiate, maksudnya yang kita bagi dia sinar gamma, dan satu lagi yang kita tak bagi sinar gamma. So kalau tengok di sini, apa yang berlaku adalah yang tidak diberi sinaran ni dia dah naik pulat kan di sini. Okey, kalau tengok dia naik pulat di bahagian ni, Okey, di bahagian ni. So maksudnya bakteria yang dikenakan dengan sinar gamma dia mati, so makanan tu dia lebih tahan lama. Okey, baik. So sebenarnya kalau kita tengok, banyaklah kebaikan sinaran radiasi ni. Walaupun tadi mula-mula kita tengok dia ada keburukan dia. Tetapi kalau kita kawal dia dengan baik, sebenarnya banyak kebaikan seperti mana yang saya dah terangkan. Dan juga kalau kita tengok di sini, antara contoh yang lain adalah kita ada cobalt-60, sejenis bahan radioaktif, gunanya untuk membunuh sel kanser. Karbon-14 untuk menentukan usia artifak dan sebagainya lagi lah. Okay. Jadi di Malaysia, kita ada satu lembaga ataupun satu pertubuhan atau badan yang mengawal selia penggunaan peralatan ataupun apa-apa yang menggunakan bahan radioaktif, iaitu kita panggil sebagai Atomic Energy Licensing Board ataupun Lembaga Pelesenan Tenaga Atom, ataupun singkatannya adalah AELB. Okay, jadi AELB ni dia punya objektif dia adalah untuk memastikan penggunaan tenaga atom adalah selamat, terjamin, dikawal guna demi melindungi masyarakat, pekerja dan alam sekitar. Okay, jadi bukan setakat masyarakat saja, manusia saja, pekerja sinaran tu dan juga alam sekitar termasuklah haiwan dan tumbuhan. Jadi kita di Malaysia ni kita tidak perlu risaulah. Kalau sekarang ni memang banyak industri ataupun mana-mana tempat yang menggunakan peralatan yang ada sinar radiation, yang menghasilkan sinar radiation. Okey, jadi sebenarnya dia dah dikawal, okey, yang telah dilesenkan oleh AELB ni sendiri. Okey, baik. Jadi di sini juga saya nak tunjukkan beberapa jenis sinaran, beberapa jenis sinaran radiasi yang kita ada. Yang pertamanya kita ada alpha ray ataupun sinaran alpha, dan yang kita ada juga beta ray, sinaran beta, gamma rays, sinar gamma, X-ray, sinar X, dan juga neutron rays. Jadi ini adalah antara jenis-jenis sinaran, jenis-jenis sinaran radiasi, alpha, beta, gamma, X-ray dan juga neutron. Baik. Jadi untuk malam ni yang kita akan fokuskan adalah instrumen yang menggunakan sinar X ataupun X-ray. X-ray. So kalau tengok di keliling ni, ini adalah contoh-contoh instrumen yang menggunakan sinar X. Kita ada SAX, small angle, X-ray dan sebagainya lah. Baik. So di UPSI, di UPSI apa alat sinar yang kita ada? Sinar X yang kita ada. So far kita ada satu alat yang menggunakan sinar X, iaitu inilah. Yang kita akan bincangkan pada malam ini, iaitu meter pembelawan sinar, iaitu X-ray diffractometer jenis Rigaku mini flat dan jenis benchtop. Baik. Jadi apa yang kita akan bincangkan berkenaan dengan XRD ni, atau singkatannya ada XRD lah. Ada segi dia punya teori, tujuan, komponen dia, jenis sampel dia, aplikasi, dan yang terakhir adalah kerjaya yang berkait dengan, yang ada kaitan dengan XRD ni.
Jadi saya harap live kita okey. Harap live kita dah okey lah kot. Sebab saya tak ni lagi. Baik. Okey. Seterusnya. Okay, seterusnya saya kita sambung kepada slide yang seterusnya, iaitu saya nak memperkenalkan our SRD team lah di UPSI. Okay. Jadi yang pertamanya adalah saya sendirilah. Okay, merupakan pegawai pelindungan sinaran ataupun singkatannya RPO, Radiation Protection Officer. Okay, yang bertanggungjawablah terhadap kita punya XRD di UPSI. Okay, dan di sebelah saya kita ada Encik Ahmad Sufian. Okay, Encik Ahmad Sufian ni dah kali kedua. Okay, kali kedua. Minggu lepas pun dia ada, minggu ni pun dia ada. So dia pun merupakan antara tim XRD dan merupakan penyelia perlindungan sinaran ataupun RPS. Okay, penyelia perlindungan sinaran. Okay, dan di kiri kanan saya adalah yang paling penting lah. Okay, yang paling penting iaitu mereka yang mengendalikan alat SRD di UPSI. Okay, jadi kalau tak ada diorang ni memang tak boleh lah, alat tu tak boleh nak bergerak lah. Okay, kita tak boleh nak analisis sampel lah. Okay, yang pertamanya adalah saya memperkenalkan iaitu Puan Johanna Jumiran, pengendali alat SRD ataupun penolong-penolong sains di UPSI, dan juga seorang lagi adalah dan dibantu oleh Puan Radiah Idris, juga merupakan pengendali alat XRD. So tuan-tuan dan puan-puan, selamat berkenalan dengan kita punya XRD team di UPSI. So kita ada Puan Johanna, saya sendiri, Encik Ahmad Sufian dan juga Puan Radiah Idris. Okay. Baik. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, saya suka remind balik, ringankan tangan untuk tulis di ruangan live chat. Okay, tulis di ruangan live chat dan tim teknikal akan naikkanlah kalau ada soalan ataupun apa-apa komen, contohnya suara saya tak jelas ke dan sebagainya. Okay, baik. Okey, kita pergi teori sikit je. Okey, kita pergi teori sikit je berkenaan dengan SRD ni, macam mana dia berlaku. Kalau tengok daripada gambar rajah ni, okey, gambar rajah, ada 3 gambar rajah ni. Okey, agak-agak dah boleh tahu ke sebenarnya macam mana dia proses ataupun teknik prinsip kerja untuk XRD ni. Okey, untuk instrumen XRD ni. Ada ke kita punya agak-agak, kalau rasa-rasalah tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, cuba teka ataupun agak-agak macam mana dia berfungsi ataupun macam mana dia bekerja. Okay? Macam mana kita punya SRD ni bekerja. Dia dari segi dia punya prinsip kerja dia. Okay? Kalau refer kepada 3 gambar ni. Tim teknikal kalau ada jawapan daripada penonton boleh ni lah. Boleh naikkan. Kalau ada lah, kalau tak ada saya proceed je lah. Okey. Baik. Okey. So, saya terangkan sedikit. Okey, saya terangkan sedikit berkenaan dengan teori. Okey, secara teori teknik pembelauan sinar X ni ataupun XRD teknik ni. Okey. Jadi, sebenarnya teknik ni adalah teknik yang banyak digunakan dalam sains bahan dan pembelauan ataupun diffraction. Okey, diffraction ni adalah fenomena di mana pembelauan sinar X berlaku daripada atom dalam pepejal kristal ataupun bukan kristal. Jadi maksudnya apabila kita ada X-ray beam, source X-ray tu, punca X-ray tu dia melalui kepada sampel kita, ni ada sampel kita, sama ada sampel tu kristal ataupun bukan kristal. Sinar X tu dia akan terbelau, akan berlaku pembelauan. Jadi daripada pembelauan tu kita akan measure, akan ada pengesan yang akan detect, dan daripada situ apa maklumat yang kita dapat adalah kita dapat menentukan struktur kristalografik bahan. Kristalografik bahan berdasarkan kepada corak pembelauan bahan tersebut ataupun berdasarkan kepada XRD pattern. Berdasarkan kepada pattern XRD tersebut. Baik. Itu adalah secara asas macam mana teknik XRD ni, macam mana XRD ni bekerja. Jadi saya tunjuk untuk lebih faham, saya tunjukkan, kita sama-sama tengok video ni, video prinsip kerja XRD ni.
kita simplifykan lah, kita ringkaskan daripada video tadi. Sebenarnya apa yang berlaku adalah seperti di dalam pada skrin yang anda tuan-tuan dan puan-puan, para penonton tengok ni. Okay, jadi yang pertamanya kita ada punca X-ray. Okay, punca X-ray. So dia akan pancarkan sinar X di sini. Okay, sinar X-ray. So sampel, kita akan ada sampel. So dia akan, bila dia terkena kepada sampel, okay, maka dia akan diffract. X-ray yang daripada source of X-ray ni dia akan diffract. Okay, pada sudut-sudut tertentu. Okay, pada sudut-sudut yang tertentu, dan diffraction ni, diffracted X-ray ni akan dikesan oleh detector ataupun pengesan. Okay, jadi kalau tengok tadi dia ada out phase, in phase. So pada in phase tu dia akan ada, kita nampak corak dia naik kan. Okay, kalau out phase dia dah tak naik. Okay, jadi di situ menunjukkan detector tu dia detect, okay, ada something di situ. Okay, ataupun crystallinity of bahan tu, kekristalan bahan sampel tersebut. Okay, jadi itu adalah secara umum, okay, secara umum bagaimana prinsip kerja untuk XRD. So daripada situ, daripada ni, so ini dia punya plot kan, kalau kita tengok. So sini 2 theta, jadi dia semakin bertambah lah dia punya sudut. Okay, sudut dia akan bergerak, dia akan terbelah, diffracted. So sebab itulah akhirnya kita akan dapat XRD pattern dia macam ni lebih kurang. Okay, baik. Okay, so itu adalah secara ringkas prinsip kerja SRD. Okay, jadi dia adalah berdasarkan kepada diffracted of X-ray. Okay, diffracted of X-ray at certain apa nama kita panggil angle, certain sudut. Okay, dan daripada situ kita akan tengok dia punya pattern. So daripada situ maklumat yang kita akan dapat adalah dari segi dia punya kristallografi bahan tersebut. Okey, baik. Jadi apa yang berlaku kalau bahan tersebut adalah kristal, okey, kalau bahan tersebut adalah kristal, okey. Jadi kita akan dapat peak dia lebih kurang macam ni lah, ataupun spektrum dia lebih kurang macam ni. Okey. Maksudnya di sini susunan atom yang dalamnya adalah dalam keadaan tersusun, okey, yang baik. Dan tetapi kalau katakan sampel tersebut dia adalah dalam keadaan amorphous. Amorphous ni maksudnya non kristal. Okay, kalau kita tengok kristal tu dia, kita ambil contoh belian lah, belian senang. So belian tu dia jernih kan, nampak cantik, dia nampak kristal itu kan. Tetapi kalau amorphous ni dia macam kelabu, okay, macam kelabu tak berapa nak clear, okay. So bahan itu kita panggil sebagai amorphous, okay, bahan itu kita panggil sebagai amorphous. So kalau tengok dia punya susunan elektron, susunan atom dia adalah tidak stabil lah, okay, tidak stabil. Okay, jadi XRD peak yang kita akan dapat dia lebih agak lebar lah, agak lebar, dan puncak dia tu tidak sharp, okay, tidak sharp. Baik. Okay. Seterusnya, okay, lagi sekali saya difahamkan ada masalah technical issue tadi untuk FB Live, okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang baru join, okay, bolehlah isi kehadiran, link kehadiran yang diberikan dalam ruangan live chat. Okey, sebab apa? Sebab di awal-awal tadi saya ada mention bahawa untuk kehadiran tu nanti kita akan ada cabutan bertuah. So manalah tahu malam ni bertuah kan, malam Jumaat, malam Sabtu, bukan malam Jumaat Jumaat malam Sabtu. So anda adalah insan yang bertuah. So isi link kehadiran. And then kalau scroll lagi mungkin ada pra quiz. Okay, kalau ada jumpa link untuk pra quiz. So boleh juga sambil-sambil dengar perkongsian daripada saya ni, anda jawab pra quiz yang diberikan, okay, dalam live chat punya di Facebook. Okay. Baik. Okay, tadi kita dah tengok secara teori berkenaan dengan XRD. Okay, sekarang ni kita akan fokuskan kepada XRD yang kita ada di UPSI. Okay. So ini adalah gambaran makmal XRD yang kita ada di UPSI. Okay, kalau tengok ini adalah kita punya alat XRD kita. Okay, jenis Rigaku Miniflex. Okay, baik, jadi kita zoom. Okay, tengok. So sejenis benchtop. Okay, jadi dia boleh letak atas meja sahaja. Saiznya pun tidaklah besar mana, lebih kurang saiz peti ais yang kecil tu. Cuma dia lebar sikit, tinggi sikit. Okay, and then kalau kita tengok di depan ni, dah tertera ni lambang ni. Okay, lambang X-ray quotient, X-ray radiation, lambang amaran, simbol amaran, bukan lambang, simbol amaran. Okay, simbol amaran. Jadi kalau tuan-tuan puan datang ataupun jumpa simbol ni, kena berhati-hati. Okay, ke belakang satu langkah, kemudian tanya sama ada selamat ataupun tak selamat. Okay, tetapi jangan risau, mesin XRD yang kita ada di UPSI ni, dia insyaAllah dalam keadaan selamat sebab dia banyak safety feature yang kita dah apply pada instrumen ni.
Baik. Okey, untuk lebih kenal secara live, kita punya XRD yang ada di sini. Mari sama-sama saya tunjukkan video ni. Dan lagi sekali saya ingatkan, kalau ada apa-apa soalan ataupun komen, bolehlah tulis di ruangan live chat. Jadi tim teknikal dia akan naikkan komen anda dan kalau sempat saya akan jawab, kalau tak kita akan pergi di sesi Q&A. Kita tengok dulu video ni. Macam mana keadaan secara live kita punya alat XRD yang ada di UPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johanna Jumiran selaku pengendali alat XRD. So di sini kita ada alat XRD. Nama dia X-ray diffraction. Berjenama Rigaku dan dia adalah sejenis benchtop. Saya nak tunjukkan ini bahagian sisi depan. So kita ada terdapat label amaran sebab kita ada menggunakan radiation. So kita ada X-ray lampu dekat atas ni. Sekiranya alat ni berfungsi, connection dekat software, so alat ni akan menyala menunjukkan dia berfungsi. Okay, kita ada beberapa button di sini. Sini fungsi dia untuk kunci untuk pintu ni. So ini menandakan alat ni sedang berfungsi. So ini kunci untuk software ni. Yang ini adalah button off bila kita telah selesai digunakan. So ini fungsi on untuk connection dengan software. So ini adalah emergency button bila berlaku kecemasan. Okay, kita ada OSL. OSL ni gunanya untuk mengukur kadar radiation. So dalam masa yang sama bila alat ni bekerja, kita akan menggunakan submeter terlebih dahulu untuk mengukur kadar radiation yang ada. Setelah alat ni berfungsi, so kita akan nyalakan dia. So dia akan berbunyi. So in case kalau berlaku kecemasan, dia punya submeter ni akan lebih tinggi dia punya bacaan. Okey, baik. So dah tengok so itu adalah secara live kita punya alat XRD yang ada di UPSI. Jadi dah diterangkan oleh kita punya pengendali iaitu Puan Johanna. Kalau tengok alat tu memang kecil lah kan. Dan Puan Johanna pun sama kecil juga. So kita memang pilih sama Okey, main-main je Puan Johanna. Baik. Jadi dalam video tu juga kita ada tunjukkan survey meter ataupun meter tinjau dan OSL. Kalau tuan-tuan dan para penonton tengok di sini ada OSL. So tujuannya adalah untuk mengukur kadar radiasi yang dipancarkan oleh alat ni. Jadi OSL ni kita akan hantar ke Nuklear Malaysia untuk dianalisis dan hasil daripada sebelum-sebelum ni, data yang kita dapat, sinaran radiasi yang dipancarkan boleh dikatakan tak ada lah daripada alat ni. Maksudnya selamat lah. Dia dalam 0.5, 0.3 dan below dan 0 point something lah. Jadi maksudnya bacaan tu pun sebenarnya hampir sama dengan bacaan background di sekeliling sekitaran tu. Jadi maksudnya instrumen ni sebenarnya tak ada lah sinaran radiasi yang keluar daripada instrumen ni walaupun dia sedang bekerja ataupun sedang beroperasi ataupun kita sedang menjalankan analisis. Dan dalam masa yang sama juga kita ada ambil langkah keselamatan iaitu sewaktu instrumen ni berjalan ataupun sewaktu kita menjalankan analisis, kita on survey meter ni ataupun meter tinjau ni untuk memastikan tak ada yang leaking lah, radiation leaking. So kalau dia leaking macam mana seperti mana yang diberitahu oleh Puan Johanna tadi, dia akan berbunyi, dia akan bagi warning lah. So daripada situ kita akan cepat-cepat ni lah. Okey, baik. Okey, tadi kita dah tengok secara kasar ataupun secara live dia punya permukaan ataupun bahagian luar alat XRD kita ni.
Sekarang kita tengok komponen dalam dia. Okay, komponen dalam dia macam mana pula komponen dalam SRD yang ada di UPSI. Okay, so kita tengok video ni. Saya akan tunjukkan bahagian dalam benchtop X-ray ni. So di depan ni sekarang berstatus close. So kita buka. Okey, dia berbunyi. So kita boleh buka. Okey, kita ada beberapa komponen di dalam ni. Sekarang alat ni dalam keadaan shutter close. Kat dalam ni ada X-ray tube. Kat bahagian ni adalah sample holder yang kita akan letakkan sampel kita ke dalamnya. Kita akan sangkut kat sini. So kat bahagian ini adalah bahagian detector. Okey, baik. So kita tengok komponen dalam SRD tadi kan, daripada video tadi. Simple sahaja sebenarnya bahagian dalam XRD ni sebenarnya. Dia ada beberapa komponen asas lah. Contohnya adalah kita mesti ada X-ray tube ni. Okay, ataupun X-ray, source of X-ray ni. So dalam ni ada X-ray tube. So X-ray akan dipancarkan daripada sini lah. Okay, X-ray akan dipancarkan daripada sini. Dan bahagian dia akan pancarkan kepada sample stage di tengah-tengah ni. Kat sini pun ada. Kalau tengok. Okay, so di sini kita akan letakkan kita punya sample. Okay, kita akan lekatkan kita punya sample holder. Dan bahagian ni adalah bahagian pengesan ataupun detector. Okay, detector. Jadi kalau dalam video tadi juga Puan Jahana dah tunjukkan di mana kita ada shutter. Okay, shutter ni kedudukannya di hadapan di sini. Okay, di hadapan X-ray, source of X-ray ni. Jadi shutter ni tujuannya adalah apabila kita buka pintu XRD tu, okay, walaupun dalam keadaan X-ray tu dia masih lagi memancar, okay, masih lagi on, tetapi sinar X-ray tu dia tak keluar daripada situ sebab kita ada shutter. Shutter ni dia fungsi dia adalah untuk tutup. Okay, dia tutup di sini. Okay, so kalau tengok sini dia punya simbol close lah. Kan, close, menyala bahagian close. Okay, jadi maksudnya X-ray tu ada tapi dia tak melepasi. Okay, X-ray tu dia tersangkut kat sini lah, maksudnya dia tak keluar. Jadi selamat untuk kita buka kan. Untuk kita buka pintu dia dan kita letakkan sampel ke dalam tu untuk menjalankan analisis. Okay, jadi sebenarnya alat SRD ni kita ada satu sistem yang kita panggil interlocking. Okay, interlocking system di mana let's say lah kalau kita tarik pintu SRD tu secara paksa, waktu tu katakanlah tengah menjalankan analisis, masuk X-ray tengah pancar, so kita tarik secara paksa, secara automatik dia akan de-energize kita panggil, ataupun X-ray tu dia akan terpadam, off, dan instrumen tu completely shutdown. Okay, dia akan tertutup, okay, terpadam. Jadi kat situ dia dah ada safety interlocking. Maksudnya dia linkkan dengan pintu tu, dia link juga dengan shutter ni, dia link juga dengan komponen-komponen yang lain untuk memastikan bahawa apabila berlaku sesuatu yang tidak diingini, automatic X-ray tu akan padam. Okay, automatic X-ray tu akan padam, instrumen tu dah akan off. Jadi selamatlah sebenarnya, selamat. Jadi jangan risaulah kalau datang tu untuk ni. Sebenarnya SRD yang ada di UPSI ni adalah selamatlah. Okay, boleh gunakan dalam keadaan tenang. Okay, dalam keadaan tenang. Baik. Okay, seterusnya tadi kita dah tengok komponen bahagian luar, and then kita dah tengok bahagian dalam. Okay, jadi agak-agak tuan-tuan dan puan-puan para penonton, apa jenis-jenis pemegang sampel ataupun bahasa Inggeris dia sample holder ataupun jenis sampel yang sesuai untuk analisis menggunakan SRD ni. Okay, ada kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu boleh tulis di live chat, so kita boleh minta tim teknikal kalau ada boleh naikkan antara siapa yang boleh naikkan apa jenis sampel ataupun jenis pemegang sampel yang kita ada boleh digunakan untuk XRD punya analisis ni. Okay. Baik. Okay. Jadi jenis-jenis pemegang sampel, okay, antara jenis pemegang sampel yang kita ada adalah yang pertamanya adalah jenis kaca dan jenis silikon. Okay. So jenis kaca dan jenis silikon ni, sampel holder ni kalau kita tengok yang ini adalah kaca, yang ini adalah jenis silikon. So sampel yang sesuai adalah sampel dalam bentuk powder ataupun serbuk. Okay, jadi kita akan letakkan sampel di sini. Okay, lepas ni saya akan tunjukkan macam mana penyediaan sampel untuk kita analisis sampel jenis serbuk. Okay, baik. Seterusnya jenis yang lain kita ada juga tidaklah limit kepada serbuk. Kalau kita sebut kristal, biasanya kristal ni dalam bentuk serbuk. Tidak jugalah limit kepada serbuk. Kita juga ada jenis pemegang sampel jenis cincin.
Okay, tujuannya adalah untuk sampel jenis filem nipis ataupun bahasa Inggeris dia thin film ataupun plastik, sampel plastik. Okay, let's say you ada menghasilkan satu plastik, nak tengok dari segi dia punya crystallinity. Okay, crystallinity. So boleh menggunakan alat XRD, menggunakan jenis pemegang sampel yang ini. Okay, so yang ini dia ada dua. Yang pertamanya yang ini untuk sinar tu dia akan masuk, akan melalui sini. So di sini kita akan letak sampel kita. So sinar X tu dia akan melalui sini, dia akan diffract lah. Okay, kalau yang ini sinar X dia akan dipancarkan ke sini pada sudut tertentu, so dia akan diffract. Okay, dia beza dia yang itu. Kalau yang ini dia pass through tapi yang ini dia macam pantulkan balik. Okay, diffraction tu dia akan terpantul. Okay, baik. Seterusnya jenis pemegang sampel yang lain kita ada adalah jenis blok. Jadi tidaklah limit kepada plastik ataupun thin film. Juga kalau let's say lah kita ada satu substrate, okay, ataupun blok, okay, dan di atas tu ada coating ataupun kita sadurkan dengan sesuatu bahan yang kita perlu uji dari segi dia punya crystallinity. Jadi boleh, okay, boleh juga digunakan, kita boleh analisis menggunakan XRD. So kita akan letak di sinilah dia punya blok tu. Okay, di atas ni kita akan tampal dia. So boleh. Okay, so ini jenis blok. Dan yang terakhir kita ada juga jenis automatic ataupun nama lain dia auto sampler. Okay, jadi auto sampler ni nama dia adalah jenis ASC8. Jadi kita boleh isi sebanyak 8 sampel pada satu masa. Okay, tengok dia ada 8 sini kan. So boleh isi 8 sampel jenis serbuk, jenis powder. Okay, so dia akan automatic lah. Jadi di situ dah jimat masa lah, tak perlulah kita nak buka pintu, masukkan sampel, keluarkan balik, buka pintu, masukkan sampel, keluarkan balik. Okay, jadi ini jenis automatic. Okay, dan dia sesuai untuk sampel jenis serbuk. Okay, ASC8 ni. Okay, baik. So itu adalah jenis pemegang sampel. Okay, jenis-jenis pemegang sampel. Jadi kita dah tengok jenis pemegang sampel, kemudian bahagian komponen dalam XRD. Okay, seterusnya saya nak tunjukkan contoh penyediaan sampel. Macam mana nak sediakan sampel untuk XRD. Mana dah tahu kan tuan-tuan perempuan, para penonton, kalau ada sampel nak hantar ke UPSI untuk dianalisis menggunakan instrumen XRD, so kita tunjukkan satu contoh macam mana penyediaan sampel jenis serbuk yang sangat senang penyediaan dia, dengan syarat sampel tu mestilah dalam keadaan serbuk yang very fine ataupun dia keadaan dia sangat halus seperti bedak. Seperti bedak. Jadi kita tengok video ni. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Radiah, pengendali kedua bagi alat XRD. Saya akan tunjukkan cara penyediaan sampel untuk powder. Okey, di sini kita ada sampel dalam bentuk powder. Sampel untuk dianalisis mestilah dalam bentuk very fine powder. Kalau sampel tu kasar, kita perlu grind menggunakan mortar. Ini kita panggil mortar. Kita grind dia sehingga halus. Halus macam bedak atau tepung. Okey, langkah seterusnya kita ambil sampel dan letakkan di dalam sampel plate. Kita perlu mengisi sampel plate ni dengan memenuhi ruang petak ini. Okay. Sampel kita dah memenuhi dia punya petak dia. Kita perlukan glass slide untuk press sampel ni. Kita press supaya sampel ni padat. Okay, kita press and scratch the sample. Okay, kita punya sampel kita sudah siap. Kita kena pastikan sampel kita tidak jatuh apabila slide sampel plate ni ditegakkan. Okay, macam ni. Sampel kita dah sedia untuk dianalisis. Okey, sekarang ni langkah seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk memasukkan sampel ke dalam alat. Okey, di sini sampel stage kita tekan sedikit dan tolak masuk. Pastikan dia berada di tengah-tengah.
jenis sebut. So kalau kita tengok dia punya penyediaan dia tu mudah sahajalah, mudah sahaja. Just perlu padatkan di tempat sample plate tadi tu, sample holder tu, dan pastikan dia tak jatuh. Kemudian kita boleh terus masukkan ke dalam kita punya sample stage, ke dalam instrumen kita untuk dianalisis. Jadi untuk SRD yang kita ada di UPSI jenis Rigaku ni, kita akan analisis menggunakan software SmartLab Studio 2. Okay, SmartLab Studio 2. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk nak tahu macam mana kita nak analisis menggunakan software SmartLab Studio ni, so bolehlah datang ke UPSI. Okay, bolehlah buat temu janji, datanglah ke UPSI, bawa sampel. So kita akan tunjukkanlah macam mana kita run sampel menggunakan software SmartLab Studio 2 ni. Okey, baik. So macam mana ya, kita boleh teruskan dengan cabutan bertuah ke ataupun kita proceed untuk akan datang? Okey, boleh? Okey, baik, boleh AJK Hadiah dia kata teruskan. Jadi ada cabutan bertuah, mungkin ada peserta yang sempat masuk lah. Okay, jadi kita teruskan kepada sesi cabutan bertuah. Boleh ke AJK Technical? Bersama jari jemariku menyeru menari bersama diriku. Namaku ku rahsiakan dan telah terbatu di hatiku. Kucu. Oh, alamak, aku jatuh cinta. Okey, so kita tengok siapakah peserta pertama ataupun siapakah yang bertuah pada malam ini. Okey, boleh kita spin the wheel. Okey, baik. So yang bertuah, yang pertama bertuah pada malam ini adalah Nur Atirah binti Azmi. Okey, tahniah Nur Atirah binti Azmi. Okey, baik. Anda adalah insan yang paling bertuah pada malam ini sebab nama pertama naik kan. Okey, kita teruskan dengan siapakah yang bertuah yang kedua ni. Okay, kita boleh spin dulu. Okay, agak surprise sikit Okay, baik. Okay, yang bertuah untuk yang kedua adalah Nur Amsarah binti Taufik. Okay, Nur Amsarah binti Taufik. Okay, tahniah Nur Amsarah. Okay, jangan lupa claim hadiah dengan technical nanti Okay, baik. So kita dah tamat sesi cabutan bertuah. So tahniah kepada yang bertuah tadilah. So kita ada dua pemenang untuk cabutan bertuah. Baik. Jadi kita teruskan kita punya perkongsian. Okay, perkongsian kita akan tengok. Tadi kita dah tengok dia punya teori. Kemudian kita dah tengok secara live dia punya instrumen, bahagian dalam, macam mana penyediaan sampel. Okay, seterusnya aplikasi SRD ni. Okay, jadi kat mana kita boleh apply SRD punya teknik ni. Okay, ataupun apa eksperimen ataupun apa yang kita boleh guna untuk kita run, kita test analisis menggunakan SRD. Jadi saya cuba kaitkan juga dengan, sebab ini adalah program yang berkait dengan STEM, jadi saya cuba kaitkan juga dengan aktiviti STEM. Jadi yang pertamanya kita ada aktiviti STEM yang biasa banyak dibuat di sekolah, iaitu bioplastik ataupun plastik mudah terurai, okay? Biodegradable plastik. Okay, jadi biodegradable plastik ni kalau kita tengok banyak aktiviti-aktiviti STEM yang pelajar tu dia menghasilkan plastik kan, plastik daripada bahan yang boleh terurai, terutamanya daripada tumbuhan ataupun makanan lah contohnya. Okay, jadi
kalau tengok di sini, okay, bioplastik ni adalah kita ambil daripada plant based punya material, kemudian dia akan melalui satu proses sehinggalah kita menghasilkan satu produk iaitu plastik yang kita panggil sebagai bioplastik. So bioplastik ni kelebihan dia adalah dia mudah terurai. So kalau plastik yang biasa kita guna tu, dia makan masa bertahun-tahun untuk dia nak mereput terurai. Okay? Jadi boleh menyebabkan kerosakan alam sekitar. Jadi pentingnya untuk kita nak buat bioplastik ni. Okay, jadi apa kaitan dengan XRD ni? Okay? Baik, jadi kalau kita tengok plastik kan, plastik dia ada yang jernih, ada yang agak keruh. Okay, jadi bioplastik yang kita hasilkan tu, kita boleh cek sebenarnya menggunakan XRD. Okay, alat XRD dari segi kita nak tengok dia punya crystallinity. Okay, crystallinity. Jadi kalau biasanya untuk kajian-kajian, dia akan menghasilkan plastik yang dalam kuantiti ataupun saiz yang kecil sahajalah. So daripada situ kita akan cek menggunakan XRD, tengok daripada crystallinity. Adakah kita perlu add plasticizer ataupun kita perlu add apa-apa bahan lagi supaya plastik yang kita hasilkan tu dia tak adalah nampak pudar je kan. Dia, biarlah plastik yang kita hasilkan tu dalam keadaan yang menarik. Okay, bila menarik ni biasanya dalam keadaan jernih lah kan, jernih dan berwarna. Jadi tetapi dalam masa yang sama dia mudah terurai. Okay, jadi ada aplikasi bioplastik ni kalau kita tengok contohnya kajian yang dijalankan oleh Zhang, Yanchuan dan Rempel dan Curtis ni pada 2012. So dia ada menghasilkan bioplastik menggunakan starch. So dia menganalisis menggunakan XRD. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan para penonton, kalau ada cikgu-cikgu di sekolah ada buat eksperimen STEM ataupun buat bioplastik, so boleh hantar sampel untuk dianalisis menggunakan XRD. Tengok macam mana keadaan crystallinity of plastik yang you hasilkan tu, yang kita hasilkan tu. Adakah dari segi dia punya peak ataupun crystallinity dia bagus ke, macam mana ke. Okay, dan daripada situ sebenarnya boleh advance lagi dengan kajian-kajian yang lebih lain. Dan ini adalah antara contoh lah production of biodegradable plastic journal yang menggunakan, dalam jenis pun dia ada menggunakan XRD punya teknik lah untuk dia nak tengok dari segi dia punya crystallinity of plastic. Okay, aplikasi lain yang kita boleh kaitkan juga dengan STEM punya aktiviti adalah DIY crystal. Okay, yang ini memang aktiviti yang menarik lah. Biasanya di sekolah cikgu-cikgu boleh buat. Kita banyak kristal yang kita boleh hasilkan kan, sama ada kristal flower ke ataupun rainbow crystal ke ataupun kristal flower yang macam ni ke. Okay, ni semuanya boleh dilakukan di sekolah. Jadi kristal yang kita hasilkan tu adalah adakah betul-betul kristal ke ataupun amorphous ke? Jadi macam mana kita nak identify dia ataupun macam mana kita nak verify kan kristal yang kita hasilkan tu? So kita boleh ambil kristal tu, kita run XRD analysis. Okay. Tujuannya adalah untuk kita nak tengok dari segi crystallinity. Jadi biasanya result dia akan dapat macam ni lah. Untuk crystalline, so kita akan dapat peak dia lebih sharp. Dan untuk amorphous kita akan dapat peak dia lebih agak kurang sharp. Okay. Jadi sebenarnya boleh juga. Okay. Jadi daripada aktiviti di sekolah ni, okay, benda ni kita boleh develop daripada students. Okay. Develop. So akhirnya kita akan dapat satu kristal ataupun satu hasil kajian yang menarik lah, yang baik, yang boleh menyumbang kepada masyarakat. Okay, baik. Selain daripada tu, yang ini memang banyaklah, okay, banyaklah aplikasi XRD dari segi so dalam bidang pharmaceutical. Okay, dalam bidang pharmaceutical. Jadi saya kena laju sikit. Baik, kenapa crystallinity penting? Jadi dalam pharmaceutical kita akan menghasilkan satu tablet, contohnya tablet ubat. Jadi tablet tu sebenarnya dia akan, powder yang dihasilkan tablet tu, dia akan analisis menggunakan XRD. Jadi sebab apa? Antara reason dia adalah sesuatu bahan tablet tu kalau dia punya crystallinity dia tinggi, okay, dia kebolehan dia untuk membentuk tablet tu akan jadi lebih baik lah. Okay. And then antara reason yang lain adalah kadar penceraian. Maksudnya tablet tu bila kita makan, kadar penceraian di dalam badan tu pun akan improve kalau dia punya crystallinity bagus. Okay. Dan kadar keterlaratan dia di dalam badan juga. Dan yang terakhir adalah bioavailability, maksudnya kadar serapan. Okay, kadar serapan ubat tu di dalam badan tu sendiri. Okay, jadi kalau bioavailability ni contohnya kita bagi Panadol soluble, Panadol Activas dengan Panadol Extend sebagai contoh. So Panadol Activas dia punya bioavailability dia lebih pendek tempoh dia berbanding dengan Panadol Extend. So Panadol Extend dia akan lebih stay lama dalam badan. Sebab itulah kalau kita makan Panadol Activas, kita akan lebih cepat demam tu cepat baik kan. Jadi dia sebab dia terus je, okay? Dia terus ni. Serapan ubat tu lebih cepat berbanding Panadol Extend. Itu antara contohlah apa yang dimaksudkan dengan bioavailability. Okay? Jadi pentingnya crystallinity dalam suatu produk ubat tu adalah ini antara dia punya reason. Okay? Ini antara contoh research artikel yang telah dijalankan
dia tengok tableting performance enhancement. Okay, dia morphology, crystal morphology. So crystal morphology macam mana nak tengok pun menggunakan XRD. Okay, baik, jadi antara lain-lain aplikasi XRD adalah yang pertamanya kita juga boleh digunakan dalam semiconductor punya industri. Kalau tengok di sini ini adalah silicon wafer. Okay, silicon wafer. Jadi silicon wafer ni untuk menghasilkan silicon wafer dia perlu menghasilkan single crystal. Okay, single crystal. Jadi single crystal ni silicon wafer ni dah akan masukkan dalam IC chip ni. So single crystal tu kita nak uji dia pun, kita nak analisis dia sama ada dia adalah single crystal ataupun tidak pun menggunakan alat XRD. Okay, dan antara contoh lain boleh juga digunakan untuk failure analysis. Let's say lah kalau satu permukaan elektronik tu dia ada pencemaran ataupun contamination, contohnya yang ini. Okay, so daripada sini kita boleh uji, kita boleh check sama ada apakah contamination yang ada pada permukaan ni. Pun boleh menggunakan SRD tetapi data dia perlu disupport oleh analisis yang lain jugalah. Sebab kita punya SRD, kita ada dia punya library. So kita boleh matching. Katalah kita kata ini mungkin pencemaran ni mungkin daripada grease. So kita matchkan dengan peak SRD of grease tu. Kalau dia match maksudnya ada kemungkinan pencemaran tu adalah datangnya daripada grease. Okay, baik. Contoh yang lain, aplikasi yang lain adalah dalam bateri. So sebuk yang ada dalam bateri itu pun dianalisis, salah satu alatnya adalah XRD lah. Kita menggunakan XRD untuk kita nak characterizekan dia. Dan XRD juga kita boleh dapatkan bentuk dan saiz zarah ataupun particle size melalui dia punya data yang kita dapat lah. Okay, so ini antara contoh-contoh aplikasi XRD yang kita boleh aplikasi yang kita boleh apply pada XRD punya analisis. Okay, baik. Jadi saya teruskan kepada peluang kerjaya. Jadi apa peluang kerjaya yang berkaitan dengan instrumen yang kita dah kongsikan pada malam ini? Okay, ya, yang pertamanya kita tahu SRD ni dia ada X-ray, jadi dia melibatkan sinaran radiation. Jadi pekerja ataupun pengenali-pengenali itu biasanya kita kategorikan sebagai radiation worker ataupun pekerja sinaran. So dia boleh bila dia ada pengalaman bekerja dengan sinaran, so dia boleh bekerja di tempat-tempat lain yang berkait juga dengan sinaran ataupun kita panggil sebagai juruteknik nuklear ataupun pekerja sinaran. Okey, radiologis pun antara peluang kerjaya yang berkait dengan sinaran X. Okay, bila seperti mana yang saya kata tadi, bila kita belajar ataupun kita mengenali SRD, jadi maksudnya kita mahir berkenaan dengan sinar X tu. Jadi peluang pekerjaan sebagai radiologis pun ada. Okay, saintis, of course saintis, okay, ataupun pensyarah dan sebagainya. Pengajar ke, okay, jurutera sivil, kalaulah satu projek tu dia ada menggunakan SRD pun boleh, okay, pun merupakan salah satu peluang pekerjaan yang berkait dengan SRD. Okay, jurutera jualan, maksudnya kalau nak menjual alat instrumen, okay, yang seseorang tu dia perlu mahir berkenaan dengan instrumen tu, so kita panggil dia sebagai jurutera jualan. Okay, jurutera jualan. So jadi dia kena tahulah berkenaan dengan SRD tu untuk dia nak menjual. Pun boleh kita kaitkan sebagai peluang pekerjaya dengan instrumen yang kita bincangkan pada malam ini. Dan yang terakhir adalah pegawai sains ataupun pengenali instrumen. Contohnya Puan Johanna dan Puan Radiah tadi. Okey, so ini adalah antara sedikit sebanyak peluang kerjaya yang kita boleh kaitkan dengan instrumen XRD yang kita ada pada malam ini. Okey, yang kita bincangkan. Okey, baik. So saya dah sampai kepada penghujungnya. Iaitu kesimpulan. Okey, kesimpulan. Jadi kesimpulan ni kita kena tengok daripada awal balik lah. Jadi kita ada AELB, iaitu satu badan yang bertanggungjawab mengawal sedia sinaran radiasi di Malaysia. Okay, antara kesimpulan yang lain adalah sebenarnya SRD ni, okay, sinaran radiasi. Okay, jadi SRD ni sebenarnya dia memanfaatkan sinaran radiasi dalam analisis penentuan struktur kristalografik suatu bahan berdasarkan corak pembelauan sinar X. Okay, berdasarkan kepada XRD punya pattern. Jadi XRD ni walaupun alat dia simple, okay, tetapi sebenarnya dia memberi manfaat yang besar kepada kita. Okay. Jadi sebenarnya sinaran radiasi ni dia tidaklah dia membawa keburukan semata-mata, tetapi dia juga memberi manfaat kepada kita semua. Okay. Baik, antara yang lain adalah daripada XRD juga kita boleh melakukan perincian sesuatu bahan. So daripada kristalografik tadi tu, macam contoh pharmaceutical tadi tu kan. So kita boleh tahu dia punya kadar serapan dia, okay, kadar penceraian dia macam mana. Okay. Baik, dari segi kristality dia, okay, fasa-fasa dia, kalau kita pergi kepada research punya bidang, so dia ada macam-macam lah, okay, lattice dan sebagainya. Dan yang terakhir, sebenarnya terdapat pelbagai lah aplikasi XRD dalam kehidupan seharian seperti mana
contoh-contoh yang telah saya tunjukkan dalam pada slide yang sebelum ni. Okay, so itu adalah secara keseluruhan berkenaan dengan instrumen yang saya kongsikan malam ini, iaitu X-ray diffractometer XRD, dan di UPSI kita ada XRD jenama Rigaku Mini Flat sejenis benchtop. Okay, sejenis benchtop. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada idea, idea STEM yang berkait dan boleh aplikasikan, boleh kita boleh uji ataupun analisis menggunakan alat XRD, so dipersilakan datang, kita persilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk datang ke UPSI untuk sama-sama menyaksikan ataupun menjalankan analisis menggunakan alat instrumen XRD, ataupun boleh juga cikgu-cikgu kalau sekolah buat lawatan datang ke makmal-makmal di UPSI ni, so tengok sendiri instrumen-instrumen yang kita ada. Okey, antara contohnya adalah instrumen XRD ni lah. Okey, baik. So seperti biasa, so itu saja daripada saya untuk yang terakhir, dan seperti biasa dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk imbas QR code yang tertera pada skrin ni, untuk post quiz. Jadi sila imbas ataupun anda boleh klik pada link yang diberikan, link yang diberikan oleh JK Technical dalam live chat. Okey, jadi boleh jawab post quiz. So post quiz ni sebenarnya soalan dia sama macam soalan pre-quiz tadi tu, dan pre-quiz tu adalah sebenarnya pengetahuan sedia anda, dan post-quiz ni sebenarnya soalan-soalan dia dalam konten yang saya terangkan sebelum-sebelum ni ada menerangkan berkenaan dengan soalan-soalan yang anda perlu jawab dalam post-quiz ni. So jadi dipersilakan jawab, jadi saya play lagu ni lah dengan harapan tak kena ni lah. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. Hearing what you say, but I just can't make this out. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, did I think I'd turn around and say that it's too late to apologize? It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. Take another chance, take a phone, take a shot for you. And I need you like your heart needs a beat. That's nothing new. Yeah. I love you with the fire red. Now it's turning blue. And you say sorry like an angel, heaven let me think was you. But I'm afraid it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. It's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. Okay, so para penonton anda boleh scan QR code yang diberikan pada skrin ni, ataupun boleh juga klik pada live link yang diberikan melalui live chat tu untuk menjawab soalan post quiz. Okay, baik. Jadi kita tanpa kita membuang masa, sebab kita dah terlebih masa, sepatutnya 1 jam sahaja. Kita terus pergi kepada sesi soal jawab. Jadi JK Technical kalau ada sesi soal jawab, dan untuk sesi soal jawab ni saya mempersilakan jugalah pengenali ataupun XRD team untuk bersama-sama dengan saya. Kita sama-sama jawab soalan lah kalau ada. Okay, kalau ada soalan daripada penonton. So kita persilakan Cik Ahmad Sufian, okay, dan lagi 2 pengenali yang paling penting tu nak kena jaga tu. Okay, 2 orang tu. Sebab dia yang mengenalikan instrumen. Okay, Puan Ana dan juga Puan Radia. Okay, selamat datang Puan Ana dan Puan Radia. Jadi kalau JK Technical kalau ada soalan dalam YouTube. Okay, sinar gamma bahaya ke cikgu daripada saya tak pasti daripada siapa. Oh, daripada Fakulti of Science Matematik. Okay, baik. Okay, sinar gamma bahaya ke? Kita minta Cik Pian boleh tolong jawab ke? Okay, sinar gamma ni bahaya ke? Sinar gamma, semua sinaran tu adalah bahaya. Alpha, beta, gamma semua bahaya. Kan? Dan tahap bahaya tu ada perbezaan lah. Dia boleh penetrate ke dalam tulang, ke dalam badan. Semuanya boleh menembusi kita punya badan, kulit
dan keseluruhan anggota lah yang ada pada badan kita. Gamma ni satu sinar yang kuat ni. Okey, terima kasih Cik Fian. Satu jawapan yang ringkas dan padat. Jadi sebenarnya betul lah yang diperkatakan oleh Cik Ahmad Sufian. Sinar gamma ni memang sinaran radiation ni memang semuanya berbahaya lah. Yang boleh penetrate dalam badan kita, memang boleh menyebabkan kerosakan pada badan kita lah. Okay, cumanya pada dos-dos yang tertentu. Kalau dos dia sikit tak ada masalah. Okay, kalau dosnya tinggi, contohnya X-ray pada dos yang terlalu tinggi, itu berbahaya lah. Okay, baik. Lagi kita ada soalan ke? Boleh ke guna sampel cecair ke? Okey, boleh guna sampel cecair tak? Okey, kita minta macam ni. Okey, saya selalu dengar bahaya sinaran gamma. Macam mana kita nak elakkan diri atau apakah langkah berjaga-jaga ketika berdepan dengan suasana yang banyak radiasi? Suasana banyak radiasi. Okey, yang ni kita persilakan Puan Johana, boleh Puan Johana? Ya. Boleh ke? Okey, kita minta Puan Johana tolong jawab. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Macam kita tahu, sinaran memang berbahayalah kepada badan kita kan. Tapi kita tak tahu sejauh mana bahaya tu. Kita tak nampak. Tapi dia ada kesan ke badan kita. Okey, macam ni kita nak tahu, kita akan pakai alat tau. Alat untuk sukat radiasi, sejauh mana radiasi tu terkesan kepada badan kita. So nanti ELD akan tengok sukat kita punya bacaan radiasi tu sejauh mana yang kita dapat. Kalau Cik Nur Aiman Sazwani terjawablah soalan yang ditanya kepada saya. Okey, terima kasih Puan Johana. Sama juga jawapan yang ringkas dan padat. Jadi sebenarnya memang kalau antara langkah berjaga-jaganya adalah yang pertamanya seperti mana yang Puan Johana cakap tadi lah, kita ada satu alat yang kita dah tunjukkan dalam video sebelum ni, iaitu survey meter tu. Survey meter dengan OSL tu kan. So OSL tu dia akan tunjuk dos yang dikeluarkan oleh alat tertentu. So berapa banyak sinaran radiasi yang ada di sekeliling kita tu, kita ada survey meter. So kalau dia tinggi, dia akan berbunyi, dia akan bagi warning lah. Dan antara yang lain adalah kita kena peka dengan keadaan sekeliling kita lah sebenarnya. Bila kita masuk suatu tempat, kena tengok juga kan dinding-dinding tu. Kalau ada stiker ataupun ada simbol gambar radioaktif tu, so kena berhati-hati. Okay? Kemungkinan di situ adalah kawasan yang memancarkan sinaran radiation. Jadi kalau sama juga kalau berlaku kemalangan ke apa, kalau kita tengok lori tu ada simbol sinaran radiation. Jadi cuba elakkan, jangan kita pergi datang tengok ke apa ke. Ada kemungkinan ada sinaran radiasi yang terbebas waktu aksiden ataupun kemalangan tersebut yang boleh memudaratkan kita semua. So sebenarnya kena peka lah, yang paling kita kena peka lah keadaan sekeliling lah, jangan kita berangai je kan. Okay, baik. Ada soalan yang lain ke daripada, okay, boleh ke guna sampel cecair? Yang ini, lain, sorry. Kita minta Puan Radiah jawab lah yang tadi tu, boleh ke guna sampel jenis cecair? Puan Radiah, silakan. Okay, Assalamualaikum. Untuk alat SRD ni, kita hanya gunakan sampel pepejal. Dia tak sesuai untuk sampel cecair. Sama ada pepejal yang kita boleh gunakan sama ada dalam bentuk serbuk, powder, dalam bentuk blok, dalam bentuk filem. Yang macam contoh sampel holder yang kita tengok tadi. Itu saja, boleh harap menjawab persoalan. Okey, menjawab Puan Nadia. Okey, memang betul. Sebenarnya untuk instrumen SRD yang kita ada di UPSI ni tak sesuai lah untuk sampel cecair. Sebab apa? Kalau tengok dalam video penyediaan sampel serbuk tadi tu, kan kita kena tegapkan dia tu kan. Kita tengok dia jatuh. Kalau cecair, of course lah dia akan meleleh ataupun dia akan tumpah lah daripada sampel holder tu. So tak boleh lah. Jadi nanti radiation tu dia akan detect background sahaja. Dia tak detect pun cecair tu. Jadi sampel cecair tidak sesuai lah untuk XRD punya analisis. Okay. Okay. So soalan seterusnya, apakah kesan sampingan kepada diri kita jika sering terdedah kepada sinar gamma? Mungkin jadi hak ke? Siapa? Cik Ahmad Sufian boleh tolong jawab? Kesan sampingan. Kesan sampingan biasanya pada anggota badan lah, pada kulit. Yang kita nampak pada kulit, kita akan ada penyakit kulit.
Dia akan, bila dia menembusi ke dalam badan, dia akan boleh menyebabkan kanser. Dan sekiranya kita terdedah dalam jangka masa yang lama dan banyak, boleh menyebabkan kematian. Maksudnya itulah jawapan ni. Okey, baik. So terima kasih Cik Ahmad Sufian. So kesan sampingan kepada diri kita seperti mana yang diterangkan oleh Cik Ahmad Sufian lah. So memang dia akan menyebabkan macam-macam lah pada badan kita, dari segi kulit dan merosakkan organ dalaman dan sebagainya lah. Sebenarnya bukan sinar gamma sahaja, kita ada macam-macam lagi sinar X, okay, alpha, beta, okay. Jadi kalau yang paling berbahaya kalau masuk dalam badan actually sebenarnya adalah alpha. Walaupun alpha tu dia tak boleh mendebusi kulit kita, tapi katakanlah kalau kita ada luka, bila dia masuk dalam badan, dia akan menyebabkan organ-organ dalam badan kita ni rosak. Okay, sebab alpha ni dia cepat, kita panggil sinaran, dia cepat membiak, menyebabkan bukan membiak lah, sebenarnya dia cepat dia merosakkan bahagian dalam badan kita ni. Okay, walaupun dia tak boleh ni, tapi kalau ada luka dia masuk, habis. Okay, baik. Ada lagi ke soalan daripada teknikal ataupun daripada penonton? Tak ada Okay, baik. So itu saja sesi soal jawab daripada kita. Seterusnya kita pergi kepada sesi yang terakhir, iaitu sesi pemenang. Okay, pemenang. Jadi tim teknikal akan ambil alih. Okey, tahniah dan syabas diucapkan kepada STEM. Okey, kepada pemenang. Okey, kepada pemenang, penonton-penonton yang telah mengisi pra-quiz dalam menjawab. Okey, yang pertama, pemenang pertama. Tahniah kepada Nur Syayani binti Muhammad Yasin. Okey, kita dah tengok lah. Baik, seterusnya pemenang kedua. Kita persilakan Puan Johana untuk umumkan pemenang kedua. Okey, pemenang kedua Azzi Nur Ilya binti Abdul. Tahniah. Okey, tahniah. Okey, seterusnya pemenang yang ketiga. Kita minta Puan Nadia umumkan. Okey, boleh Puan Nadia umumkan pemenang ketiga? Okey, pemenang ketiga jatuh kepada Nur Fadlin binti Abdul Wahab. Tahniah. Okey, tahniah Nur Fadlin binti Abdul Wahab. Dan tak silap saya kita ada satu lagi pemenang kan, ataupun yang ketiga je. Okey, itu sahaja. 3 sahaja pemenang untuk untuk kita punya pada malam ini. Okey, jadi terima kasih daripada kami tim XRD. Jadi saya mengharapkan apa yang telah disampaikan ataupun yang telah dikongsikan pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada anda semua. Dan kita minta maaf kalau kita ada isu teknikal sikit tadi. Jadi saya mohon maaf lah daripada tim XRD, kita mohon maaf. Dan jangan lupa kita masih ada lagi temu janji pada minggu hadapan, iaitu UV Ultraviolet Spectrometer dan Fluorescence Spectrometer yang akan disampaikan oleh orang ramainya tu. Dr. Yusnita, Dr. Siti Munira dan Dr. Nur Syida dan juga Encik Ibrahim serta Encik Hazim. Ada 5 orang. Penuh nanti satu skrin. Okey? Baik. Jadi saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada panel jemputan kita, iaitu Dr. Muhammad Idris Saidin, Puan Johana Jumiran, Puan Radia Idris dan juga Encik Ahmad Sufian atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Wah, terpegun juga saya tadi. Pertama kali saya lihat instrumen ini, orang kata walaupun secara maya, dan saya sendiri pun baru tahu kegunaan, prinsip-prinsip kerja dia, cara mengendali SRD dan juga aplikasi-aplikasi SRD ni. Ini merupakan satu ilmu barulah buat saya dan juga semestinya buat para hadirin yang ada di live Facebook sekarang. Semoga apa yang disampaikan sebentar tadi dapat dijadikan sebagai manfaat kepada kita semua. Tahniah juga saya ucapkan kepada para pemenang kuis dan juga cabutan bertuah, dan juga buat yang tidak bertuah, jangan sedih, jangan bimbang, kerana anda juga mungkin akan menjadi pemenang pada program kita yang seterusnya. Sebelum saya terlupa, buat kesemua pemenang, anda jangan bimbang, jangan risau. Anda perlu bertenang saja kerana pihak kami akan menghubungi anda dan memastikan hadiah yang akan dipostkan akan sampai terus tepat ke pintu rumah anda. Manakala buat yang tidak bertuah, jangan bersedih kerana kami juga akan menyediakan e-sijil buat anda. Jadi suka untuk saya ingatkan sekali lagi kepada
para penonton yang masih belum mengisi Google Form kehadiran yang telah kami pinkan pautannya di ruangan komen untuk anda isilah bagi mendapatkan e-sijil. Dan sila pastikan segala maklumat yang anda isi tepat dan benar bagi memudahkan proses penghasilan e-sijil. Sebelum itu, sebelum kita bersurai, saya selaku moderator anda pada malam ini mewakili ahli jawatan kuasa program eksplorasi instrumen STEM Sains Bahan merakamkan setinggi-tinggi ucapan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam program kita pada malam ini dan juga memohon maaf daripada kami atas masalah teknikal yang dihadapi di live Facebook. Mohon maaf juga daripada saya andai ada tersalah kata, tersilap bicara sepanjang mengendalikan program pada malam ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Akhir kata diharapkan semua hadirin hadirat untuk jaga diri, jaga jarak, jaga kesihatan dan hashtag kita jaga kita. Semoga kita berjumpa lagi dalam program kita yang seterusnya pada minggu hadapan dalam siri yang keempat iaitu ultraviolet spectrometer dan juga fluorescent spectrometer pada hari yang sama, masa yang sama dan juga pada platform yang sama iaitu pada hari Jumaat 28 Januari 2022 8 hingga 9 malam di live Facebook FSM UPSI. Jadi sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Kepada seluruh warga UPSI untuk memastikan kita mencapai bintang, kita kena bersatu, kita kena bersama untuk memastikan kita semua cemerlang bersama. Saling menghargai, saling berbudi, sanjung tinggi tradisi. Akademik dan akhlak terpuji, seimbang dan